Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengurusi majlis, tak bagi can langsung duduk. Baru sampai. Yang saya hormati YB Aziz selaku pengurusi Majlis Pimpinan Negeri Keadilan Negeri Kelantan dan juga ahli parlimen bagi kawasan Ketereh. Yang saya hormati penyelia Don Kok Lanas Ustaz Nik, Ustaz Hamid Darani yang berucap tadi, bila dengar saya sampai daripada Tanah Merah, dengar suara dia. Dan seluruh pimpinan Parti Islam Malaysia, Parti PAS, pimpinan Parti Keadilan Rakyat. Yang terpenting hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama pada malam ini. Saya sebenarnya tak sempat naik kapal terbang jam 1.25 petang tadi. Ada kemalangan di Shah Alam, jadi terpaksa tunggulah kat Air Asia tu lebih kurang 5 jam dekat LCT. Alhamdulillah dapat juga sampai ke Kota Baru. Saya dah telefon lah YB Aziz. Saya kata kalau tak dapat datang tak apa kot, YB Aziz boleh ganti YB Siti Zailah. Tapi kerana beliau kata janji perlu ditepati, jadi alhamdulillah sampai juga saya ke kawasan Ketereh pada malam ini. Jadi hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, saya fikir dan saya berhargai bagaimana ramai yang datang pada malam ni duduk untuk mendengar ceramah kami isu-isu semasa. Bukan kami tak usaha, bukanlah kami tak cuba supaya kurang-kurang TV3 tu dapatlah bagi liputan lintas langsung. Sebenarnya saya pergi Kedah ceramah tu, saya minta lah TV3 bagilah kod recording. Pimpinan Pakatan Rakyat nak masuk juga TV3, bukannya muka Datuk Seri Rosmah dengan Datuk Seri Najib. Kerana rakyat di Malaysia ini, saya fikirlah kan, dia sudah hafal dengan gaya-gaya rambut Datuk Seri Rosmah. Jadi tak perlu untuk ditonjolkan berkali-kali. Sampai ada sembang santai remaja dengan Perdana Menteri, tapi Perdana Menteri tak muncul, yang ada Datin Seri Rosmah. Dia tinggalkan juga tajuk tersebut. Jadi saya terfikir, memanglah saya ni tak pernah masuk UMNO, jadi tak tahu macam mana jadi sebahagian dari kerajaan pusat. Tapi yang saya faham, Malaysia ini merupakan negara demokratik. Sistem demokrasi. Setiap kali pilihan raya, rakyat boleh pilih pelbagai parti yang bertanding. Jadi semestinya bila TV3, RTM, NTV7 yang merupakan siaran televisyen, dia beroperasi sebagai media arus perdana, takkanlah tak nak bagi liputan kat kerajaan negeri yang sah di Kelantan. Kan Kelantan menang PAS. Kalau di Kedah tu juga PAS, Pakatan Rakyat. Kalau di Terengganu lainlah UMNO, BN. Daripada saya, ini yang saya tak faham. Sampai hari ini dia tak jawab. Tapi nak bagi tahulah kat pakcik makcik, bukanlah kami tak cuba. Cuba nak dapatkan lintas langsung supaya orang kat Ketereh ni boleh duduk kat rumah tengoklah Nurul Izzah ke, ustaz-ustaz yang datang, YB Aziz berucap di kacamata televisyen, dok bagi interview. Ini kalau keluar kat parlimen, saya sebut kat Tanah Merah tu, kalau keluar kat parlimen muka kejap je, lepas tu mulut kumat kamit tak keluar suara. Dia tunjuk muka dengan masa tu tengah dok rungsing ke, dok tak senyum lah kan, muka tak elok, tak cun lah. Lepas tu pengacara media akan sebut, ini ahli-ahli parlimen Pakatan Rakyat sekali lagi menyerang Barisan Nasional dengan menggunakan hujah tempang, memfitnah mereka dan berbagai lagi. Tapi tak pernah dikhabarkan usaha-usaha kita bangkitkan dalam parlimen. Dan ini menyedihkan. Kerana apa? Kerana media ni seperti yang saya sebut,
Sesuatu yang penting dalam demokrasi. Nak kata kita nampak kerajaan, nak kata kalaulah Barisan Nasional itu yakin dia rasa dia boleh menang dalam pilihan raya, habis bagilah liputan lintas langsung, bagilah ruang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dilihat, ditonton oleh masyarakat di Malaysia. Saya fikir tak salah. Tapi bila tidak diberikan ruang itu, barulah saya fikir memang di bawah Barisan Nasional berlakunya terorisme minda. Kita nampak di negara Mesir bagaimana perkembangan memang ada banyak usaha secara fizikal diserang, usaha penindasan pelbagai cara. Tapi yang paling menyedihkan di Malaysia, penindasan ini juga berlaku dari segi minda. Bayangkan, kita ni mana-mana pun kerajaan, mana-mana pun parti, pada saya prinsip utama tidak boleh memaksa rakyat, mengugut rakyat untuk memilih parti tersebut. Kita boleh memujuk, kita boleh kata kenapa kita tawarkan perbezaan, tawarkan perubahan. Itu boleh dilakukan. Tapi saya benci dengan usaha untuk mengugut, menakut-nakutkan rakyat agar terus dengan biar Barisan Nasional perintah di peringkat kerajaan pusat. Ini bukanlah sikap yang terbaik. Nah, hadirin hadirat yang saya muliakan, kita juga kena ingat, sekarang ini dikatakan bahawa bila demonstrasi itu dimulakan, khusus semasa bersih, ada gambaran-gambaran unit-unit amal, dia kata kita lah PAS, keadilan DAP ni bawa lah budaya kuning, budaya jahat di kalangan orang Melayu. Yang orang Melayu tak buat, orang Melayu tak berdemonstrasi, orang Melayu tak berhimpun. Ini budaya asing kepada masyarakat Melayu. Dia cuba memadamkan sejarah. Kalau di Malaysia ni, sejarah dia apa? Sejarah dia semasa gagasan menentang Malayan Union tu, berdemo lah pihak-pihak UMNO. Berdemo lah, berhimpun untuk menunjukkan bantahan. Kerana tidak ada lagi ruang yang diberikan oleh kerajaan British untuk menerima pakai, mendengar hasrat suara hati masyarakat Melaya pada ketika itu. Jadi saya sedih kerana saya nampak dulu dah lah kita berjuang, berhempas pulas, tak mau dengar. Sekarang bawah orang kita sendiri, kononnya bawah pimpinan UMNO kononnya, semua ini wajib kita perhalusi supaya tidak terdedah kepada dakwah mereka. Dan isu kedua yang saya nak sebut sangat, saya kadang-kadang rasa sedih kerana saya nampak bila ada tekanan di kalangan masyarakat Cina, dia wajibkan Sinchu Jitpo, Guanming Daily, Oriental Daily, paper Cina, kurang-kurang 30% dia akan bagi liputan untuk masalah rakyat, untuk kritikan kepada kerajaan pusat. Dia bagi, mungkin bukan 100%, tapi you bayang Guan Eng dapat berdebat dengan Chua Soe Lek. Paper India pun macam tu, walaupun lebih kurang 20% dia bagi kat pembangkang. Tapi kita, utusan Malaysia, 1% pun tak bagi. Bukan itu saja, muka surat 1 sampai muka surat 10 fitnah belaka. Ini bukan sejarah utusan Melayu. Kalau nak nilai apa yang berlaku, ingatkah kita 17 tahun Said Zahari dipenjarakan bawa Akta Keselamatan Dalam Negeri. Kenapa? Kerana beliau mengepalai mogok. Beliau mengepalai bersama ramai wartawan utusan Melayu ketika itu berdemonstran lawan, tak setuju, tak mau UMNO ambil alih utusan Melayu. Itu 60-an. Dari dulu masa tu nak kata bukan kerana mereka ni ahli PAS,
Mereka bukan ahli PAS. Mereka merupakan wartawan yang mahu mempertahankan suara rakyat. Ni kalaulah organ parti, okeylah buatlah parti paper UMNO. Samalah macam harakah organ bagi parti PAS, suara keadilan bagi keadilan. Tapi utusan Malaysia ni dia guna duit cukai rakyat. Nak bayar staff samalah seperti TV3, tak boleh diberikan milikan oleh parti UMNO dan BN. Ini penting. Saya nak kata pasal apa? Pasal bila kita punya media dah jadi macam ni, nak bangkitkan kritikan terhadap pemimpin pun impossible. Pakcik orang putih kata. Kat parlimen saya nak bagi tahu, ya, semasa kita buat perdebatan, kita bawa mula-mula projek NFC, projek lembu yang dimiliki oleh suami menteri. Kat sini tak tahulah kat Keteres ramai penternak lembu ke tidak. Saya pun tak tahu, pasal kita orang Penang. Jadi dia tak tahu sangat. Nak kecek Kelantan pun tak pandai. Bila saya berceramah dekat Gua Musang, cuba kecek Kelantan, tak ada seorang pun faham. Jadi saya putus asa. Malam ni saya kata kita cakap Penang cukuplah. Yang mana sesuai. Faham tak faham, YB Aziz akan terjemahkan nanti. Tapi isunya bila bercakap tentang projek NFC, saya pun tak faham kenapa ada setengah pimpinan UMNO nak pertahankan sangat. Nak tanya, kat negeri Kelantan ni, ketua-ketua cawangan UMNO dapatkah bantuan untuk projek ternakan lembu mereka? Tak tahulah, mungkin dia pun dapat 250 juta. Mungkin dia bagi kepada semua penternak lembu, ahli-ahli cawangan UMNO di Kelantan. Setahu saya yang dapat hanyalah suami Datuk Seri Syarizat seorang. Tak cukup dengan 250 juta. Campur dengan geran tambahan, geran sokongan 330 juta ringgit Malaysia. Jadi kalau orang Kelantan nak kata ni bagusnya BN dia bagi kita 500 ringgit ni. Ni bagus bantuan rakyat tu Malaysia ni, hadiah dari langit ni, alhamdulillah. Saya nak bagi tahu ni 500 je pakcik. Oi, lepas 55 tahun merintah. Itu pun hampir kalah 2008. Ni dia bagi kat suami menteri, bukan main banyak lagi. 2 tahun kami cuba bawa kat parlimen. Berkali-kali ayat liang ni dah macam kering dah. Sebutlah ni kenapa kerajaan tak siasat ni, you know? Kenapa macam mana boleh beli lembu tu lembu Australia. Dia main masuk kapal, dia mati 1/3 pasal dia pening. Lepas tu sampai kat kandang gemah, dia makan granul bijiran Malaysia, tercekik mati. Ni lembu-lembu ni memang projek akan fail. Tapi hang bagi juga, tak ada siapa bagi liputan. Utusan Malaysia tak bagi liputan. TV3 berita harian tak bagi liputan. Sampailah saudara Rafizi Ramli, kawan saya, terpaksa pi kat kandang gemah Negeri Sembilan, pi kira lembu-lembu Australia tu. Sampai tahap macam tu, macam mana kami nak tahan? Yalah, kita pun cuba bangkitkan, kita buat, kita bagi tahu. Dah buat, dah bagi semua expose, bagi tahu kat rakyat, dah terbukti dia guna duit tu, dia pergi beli pula apartmen dekat Singapura. Dia pergi beli pula apartmen dekat mana tu? Kazakhstan. Yang kena dakwa kat mahkamah Rafizi Ramli yang buat siasatan. Bukan sikit. Kalau NFC dapat 250 juta, Rafizi Ramli disaman 500 juta. Ya. Dia baru kahwin pakcik 2 tahun lepas. Saya pun kesian. Kan kawan saya, kami sama-sama dulu bila Parti Keadilan Rakyat ditubuhkan, beliau masuk, saya masuk, beliau kerja kat England, bagi duit kat parti, menabung. Maklumlah kita belajar dari PAS. Ya, kita belajar, kita tabung, bagilah sebahagian daripada gaji. Kalau saya sekarang 100% lah gaji kan, tak dapat peruntukan. Nasib baik suami faham. Tapi ini yang kita buat dan tidak ada perubahan yang dijanjikan oleh Datuk Seri Najib. Tu saya sedih. Dahlah cukup dengan isu NFC. Cuba kita tengok, kerana di sini majoriti orang Melayu.
Kalau nak bagi tahu pada kaki tangan kerajaan di Malaysia ini, jangan lagi duk percaya kat BN. Bila dia bagi satu skim baru perkhidmatan awam, dia bagi yang paling tinggi betapa banyak, 50,000, 18,000 peningkatan gaji. Yang paling bawah ni, yang driver untuk kementerian, peningkatan begitu hebat oleh Barisan Nasional, RM1.13. Ini yang dibawa oleh Barisan, termasuk oleh Tan Sri Siddiq. Habis Tan Sri Siddiq dah tinggalkan daripada kaki tangan kerajaan, sekarang dilantik di dalam Petronas. Dia guna agensi kat Malaysia seperti agensi tu milikan keluarga Najib Sendirian Berhad. Yang mana nak masuk SPRM, yang mana nak masuk Petronas, yang mana nak masuk JPA. Bayangkan, ini berlaku sekarang. Jadi kalau ada orang kata kononnya Najib hebat, dia kata pula pasal duit Felda sekarang kan. Felda dapat 15,000, itu pun baru bagi 5,000. Tapi yang dapat pada Tan Sri Isa Samad berjuta-juta ringgit. Dan tanah lebih 600,000 ekar milikan warga Felda dicagar untuk melangsungkan penyelesaian saham. Jadi tanah-tanah ni tanah Rizab Melayu. Jangan lupa, dia buat. Jadi pada kami ni, dia nak bagi duit, okey pakcik, tapi kena faham, dia bagi mungkin 0.01% untuk rakyat, selainnya dia sapu. Pakcik dah dengar tentang keluarga Datuk Seri Shahrizad. Baru-baru ni ada dokumen sampai kat luar ofis saya tentang sistem radar Malaysia. Maksudnya siapa yang pergi haji, pergi umrah, naik kapal terbang tu, sistem radar tu untuk tengok kapal terbang kat mana supaya tak berlanggar. Sistem tu dia bagi kat siapa? Ada syarikat Itali yang punyai milikan saham. Pengarah dia, salah seorang pengarah, anak Datuk Seri Jamaluddin Jarjis. Dulu Menteri Sains Teknologi, sekarang Duta Besar Malaysia di Amerika Syarikat, yang punyai taraf, punyai pangkat, punyai kuasa dan gaji setaraf dengan menteri-menteri yang ada. Ini juga bagi tahu pada kami. Saya tengok baru-baru ini diluluskan projek nilai dia 244 juta ringgit. Maksudnya semua dalam kabinet tu, tunggulah masa kita tengok satu persatu, memang ada kait dengan anak-anak mereka. Pasal itu sekarang ni tak sabar-sabar lagi dah. Gula ke Pos Malaysia ke Khazanah pi bagi kat Syed Mokhtar. Kalau mereka guna alasan ini wajib dilakukan demi Melayu. Syed Mokhtar tu kan Melayu, pakcik bukan Melayu. Pakcik kat Kelantan ni semua tak penting, pasal wang royalty pun mereka tak mau bagi. Dia bagi RM500 cukup lah. Wang royalty dia simpan. Tapi untuk Syed Mokhtar dia lain. Dia Melayu. Dia Melayu yang wajib dipertahankan. Gula kita jangan bagilah kat robot kuat Cina. Tak apa, harga gula masa zaman robot kuat lagi rendah daripada harga gula masa Syed Mokhtar pegang. Tak apa, pasal hidup Melayu. Jadi bagi kat kroni, harga gula 4 kali dah melambung naik. Baguslah kan. Bila dah naik, dia kata, saya tanya kat Parlimen, YB Tony Poor pun tanya, kenapa kita bagi monopoli kat Syed Mokhtar, lepas tu kita bayar untuk gula ni lagi tinggi daripada harga antarabangsa? Dia kata ini kerana kebijakan Barisan Nasional. Kebijakan ini memungkinkan kita membayar lebih tinggi daripada harga pasaran antarabangsa. Saya pun tak faham rasional tu, tapi tak apalah kan, BN biasalah. Lepas tu utusan Malaysia pusing buat baik balik. Tapi di sini nak bagi tahu, kalau kita tak berhentikan, memang akan terus berlaku penipuan. Okey, dari segi projek. Sekarang ni, dulu dia duk katalah, saya ingat lagi, Zahid Hamidi tu, Menteri Pertahanan kita. Masa saya ulang jawapan dia. Dia sebut kat Parlimen, kita beli submarine, kapal selam KD Tunku Abdul Rahman. Dia kata selama 3 bulan kapal selam tu tak boleh menyelam.
Jadi saya pun sebutlah ulang. Ya, selama 3 bulan kapal selam yang kita beli tak boleh menyelam buat sementara waktu. Oh, kena buat laporan polis terhadap Nurul Izzah Perkasa. Apa siapa nama dia? Datuk Ibrahim. Apa nama dia? Yang tu. Itulah. Amboi, habislah. Kita ni pengkhianat terbesar di muka bumi ni, yang akan menjejaskan tahap kesiapsiagaan Kementerian Pertahanan dan juga Badan Pertahanan Malaysia. Cakap, tiba-tiba Allah nak tunjuk, Mahkamah Perancis, polis Perancis mulakan siasatan yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak, kerana masa kita beli kapal selam tu, dia Menteri Pertahanan. Dia bayar komisen 500 juta pada syarikat Razak Baginda. Tak cukup dengan syarikat Razak Baginda, syarikat bapa Razak Baginda bergembiralah dengan jutaan ringgit duit kita. Nak beli kapal selam, nak guna kat Selat Melaka. Selat Melaka cetek. Jadi bila lanun datang, kena tunggu kapal menyelam dulu untuk cuba mencari sasaran. Tapi bila dah menyelam, lanun-lanun dapat tengok kan cetek. Inilah masalahnya bila kita beli pasal menteri pilih, bukan kerana Malaysia perlukan. Nilai keseluruhan campur komisen lah, apa-apalah, nak bawa apa, pegawai-pegawai pi holiday bercuti di Perancis, 9 bilion ringgit. Tak, jangan tepuk. Pakcik kena bagi tahu. Jadi 9 bilion ringgit ini digunakan. Dan saya marah kenapa? Kerana bila berlaku semua kebejatan, time nak kita bergaduh, time kita nak bincang, kenapa dibiarkan? Dia kata ini Pakatan Rakyat ni pengkhianat. Pakatan Rakyat akan menjual Melayu. Yang dia jual dokumen rahsia, yang kerajaan Perancis kata dia jual dokumen penilaian tentera laut Malaysia, dia tak sebut. Dia jual supaya syarikat Perancis dapat beli. Jadi pada saya semua ni, kita nak bincang, dia tak mau tunjuk. Bayangkan macam mana ini boleh berlaku. Kerana itu bawah Pakatan Rakyat kita mudah. Pakatan Rakyat, saya minta sangat-sangat, khusus orang di Kelantan, kerana orang Kelantan dah lama dah celik mata dia. Kan negeri lain lembab sikit lah kan. Jadi perlu menerajui perubahan ini. Kita bayangkan dengan dana yang begitu banyak di Malaysia, Malaysia ni begitu kaya, kita mampu berikan pendidikan percuma insya-Allah. PTPTN tu, kenapa saya nak marah sangat PTPTN? Kalau Pak Cik tengok laporan PTPTN, majoriti pinjaman PTPTN di depan kata 46 bilion tu bukan untuk universiti tempatan, untuk kolej-kolej swasta milik MCA, MIC. 58% pelajar dalam universiti swasta lagi, universiti tempatan lagi ramai. Tapi wang PTPTN dia bagi pada universiti swasta, kolej swasta. Lepas tu adalah mungkin anak-anak gadis pilah kat KL nak belajar jadi jururawat. Diploma 3 tahun harga dia berapa? RM50,000. Kat kolej ni, diploma. Saya ni jurutera elektrik elektronik pun nilai dia lebih rendah daripada diploma jururawat. Setiap tahun yang keluar jadi jururawat seramai lebih kurang 10,000 orang. Yang tempat kerja untuk kerja jururawat, jawatan kosong 1,500 orang. Dah belajar, dah bayar, dah berhutang, keluar-keluar tak ada tempat nak kerja. Dibebankan dengan hutang RM50,000. Jadi saya nak kata ini semua berlaku, dan kerana itu kalau kita tak belilah, kita pandai sikit tak belilah submarine, kapal selam tu dapat simpan 7 bilion 9 bilion. Kalau kita tak perlu bayar, hentikan bayar subsidi gula, hentikan bayar subsidi elektrik dan gas kepada IPP, YTL dan sebagainya, dapat simpan lagi, selamatkan hampir 19 bilion ringgit.
Takkanlah nak bagi tahu saya tak boleh bagi untuk pendidikan percuma, yuran percuma. Memang kita boleh bagi. Tidak ada alasan kenapa Malaysia ni negara begitu kaya tak boleh bagi. Dan tidak juga ada alasan kenapa kita tak boleh bagi gaji minimal RM1,100 kepada rakyat. Bagi RM900. Hebahkan satu dunia nak kata Malaysia ni negara berprestasi tinggi. Tapi bila Pakatan kata ni untuk kemiskinan tak boleh RM900, RM800 sebulan, kena target sasaran RM3,000. Bukan kita kata kita boleh buat serta-merta, tapi keutamaan dia untuk mengangkat masyarakat yang termiskin. Baru nak bagi BRIM yang saya sebut. Dan yang terakhir, saya fikir di sini semua kita laksanakan, termasuk program khairat kematian, bantuan di Selangor. Saya tak tahu kalau pakcik-makcik ada kawan-kawan kat Selangor, pasal kat lembah pantai pun ramai orang Kelantan. Tapi di sana kalau lahir di Selangor, kita ikut model seperti di negeri Kelantan, beri wang khairat kematian RM2,500 seorang 60 tahun ke atas. Kalau kerat tangan, saya kata tadi, kerat tangan darah warna biru tua, it's okay. Duit kita kena bagi juga kerana dia layak. Jadi walaupun ahli UMNO, ini merupakan dasar kerajaan negeri. Tapi tak semestinya kita tak pujuklah suruh masuk keadilan dan PAS. Tapi apapun, menjelang pilihan raya ini yang kita pinta adalah untuk mewar-warkan maklumat. Tak cukup dengan war-warkan, pastikan jadi paca, jadi mata-mata kita dalam setiap saluran mengundi. Kalau kita tak benar-benar berhati-hati, di negeri Kelantan ini peningkatan bukan sahaja pengundi baru, tapi warga negara khususnya daripada Thailand yang dimasukkan sebagai warga negara Malaysia itu meningkat beribu-ribu jumlahnya. Saya minta sangatlah kalau di Ketereh ni 4,000 undi pos, 4,000 undi tentera. Kempen kat tentera sekali. Kita kalau tak perlu komisen-komisen ni, gaji tentera akan naik. Kalau banyak komisen je masalah yang besar. Jadi hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, dengan itu saya berharap sangat-sangat bantu kami untuk kembalikan royalti minyak di Kelantan. Bantu kami menang di peringkat Putrajaya untuk pastikan warga Kelantan, warga Sabah, Sarawak dapat menikmati kebajikan secara bersama, insya-Allah. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak baik daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.